Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'inin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah membukakan kepada kita, mukasyafah perkara-perkara yang kita tidak tahu disingkapkan oleh Allah, yang sebelum ini kita kosong, tak ada apa-apa pengetahuan. Tak ada apa-apa pengetahuan, kosong. Kan? Allah bukakan. Bila Allah bukakan kita mengetahui, lalu dibukakan lagi perkara-perkara yang gaib, yang lebih kita tidak tahu. Iaitu apa? Rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu rahsia? Dalam diri kita ini Allah letakkan rahsia. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Maka manusia yang tidak mengenal rahsia yang ada pada rumah ataupun tubuh badan dalam dirinya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kurang lebih, di dalam diri manusia ini ada segumpal daging. Daging. Di dalam diri manusia, setiap diri manusia ada segumpal dah. Rasulullah kata baik, maka baik. Sahabat tanya, apakah itu? Qalbun. Qalbun. Qalbun kalau bahasa kita dipanggil hati, tapi kurang tepat, tapi hampir. Qalbun itu adalah rumah. Qalbun di dalam ibu dia, rumah yang Allah meletakkan, yang abah cakap tadi, al-insanu sir. Allah Ta'ala bagi tahu sesungguhnya manusia itu adalah rahsia. Sir. Dan dalam rahsia itu tak lain adalah, itu kita minta pada Allah kefahaman di sisi Allah, seperti mana Allah beri kefahaman pada Rasulullah SAW, para nabi-nabi, pada wali Allah yang tidak ada was-was. Kita minta pada Allah. Fahamna Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra. Kita minta kefahamannya para nabi-nabi. Jadi kita baca kan. Jadi apa itu sir yang kalau kita tahu, yang dalam qalbun yang Rasulullah kata baik, maka qalbun itu adalah rumah. Rumah yang nak dibagi faham. Ini dengar betul-betul ini nak bagi faham rumah. Dalam rumah ada bilik. Dalam bilik ada katil. Dalam katil tu ada. Di situ diletakkan rahsia Allah situ. Jadi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tidak akan tahu. Qalbun, yang dalam qalbun tu ada, dalam rumah, qalbun tu rumah, ada rahsia yang Allah letak, yang bernama Muhammad. Itu yang letak. Jadi bila dia tu tadi Allah bagi tahu, aku letakkan rahsia. Siapa yang kenal rahsia tu tadi, Muhammad tu tadi, dalam diri qalbun dia, maka beruntunglah dia. Siapa yang
buat sambil lewa, ataupun dia tidak mau cari jalan nak mengenal, atau buat tak tahu, dia biarkan lama-lama gelap terus. Benda tu sentiasa ada. Sir tu, qalbun tu, bilik tu. Dan dalam bilik itu, qalbun tu ada rahsia yang Allah Ta'ala tersembunyi. Siapa yang dapat mencarinya, betul-betul mengenalnya, maknanya dia telah mengenal rahsia aku. Bila dia kenal rahsia aku, tak lain, akulah yang akan menjaga dia. Ibarat gitulah. Sebab bila kita dah kenal rahsia tu, tak ada lagi. Ya, jadi ini yang kita nak faham, nak dikeluarkan. Sebab kita dikelilingi bilik-bilik kita ni penuh dengan berhala-berhala. Jadi berhala-berhala tu menutupi untuk kita melihat yang kat dalam bilik qalbun kita tu, yang ada rahsia tu tadi, yang sentiasa on, yang sentiasa hidup, yang sentiasa mengesakan. Itu tempat keberuntungan yang dikatakan irji'i ila, tempat nak kita kembalikan tu tadi ke rahsia. Di atas roh tu ada, dalam roh tu ada rahsiaku. Siapa yang kenal rahsiaku, maka akan ku pakaikan dia pangkat kemenangan, ataupun dia panggil azimah. Astagfirullah. Dia panggil azimah, sesuatu yang fauzan azimah, sesuatu yang amat berharga tinggi. Kalau kata batu permata, yang paling tinggi harga dia delima ataupun diamond. Tapi ini lebih lagi berharga, sebab kita menjumpai Tuhan. Kita menjumpai bukan Allah tu kat dalam, tetapi rahsianya. Kalau kita dah kenal rahsianya, tak ada kita, tak ada semua, maka kita berada di dalam ketenangan, kita berada di dalam kemenangan yang Allah bagi tahu, inna fatahna laka fathan mubin. Allah menjanjikan, aku akan berikan kemenangan yang nyata pada Muhammad bila kau kenal. Itu yang Nabi Muhammad SAW diutus, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, ataupun ma arsalnaka ila mubasysyiran wa nadhir. Tidak lain aku utus arsalna Muhammad membawa, melainkan dia membawa berita yang sangat. Apa berita gembira tu? Dia dah kenal qalbun. Dalam qalbun tu apa? Maka dah kenal, baik tak? Siapa yang dikenal dia tadi? Sir tu adalah Muhammad, sifat Allah. Maka kenallah Muhammad itu, maka sampailah kepada Ahmad dan Ahad. Jadi dia di dalam bilik rumah kita. Dia panggil tadi. Faham tak? Faham. Jadi di situ kita yang dikatakan rumah-rumah, masjid-masjid, azinallahu antur fa'a wa yuzkara fihas, yang diizinkan Allah untuk menyebutkan nama dia pagi, petang, siang dan malam. Di situ diizinkan rumah-rumah. Iqamis solat wa itai zakat. Mereka takut nak keluar daripada makam tu. Kerana duduk di makam tu, kat sir tu, dia dah taat. Dia duduk kat sir tu, lenyap di dalam cahaya Muhammad. Bercahaya Muhammad, Tuhan sampai kepada cahaya Ahmad dan Ahad. Di situ dia punya tempat nak mi'raj, tangga untuk mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha. Itu yang Nabi SAW tadi, subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Itu semua itu adalah cerita yang zahir. Yang batinnya itu di dalam diri kita. Perjalanan batu tapak itu ada pintunya. Dalam bilik tu ada pintu kan. Dalam pintu tu kita buka, di situ ada kenderaan yang nak bawa kita kepada menghadap Allah. Kenderaan tu sir, rahsia untuk kita sampai kepada Allah. Itu perjalanan yang dah dalam, yang main-main Ini perjalanan dah dalam untuk kita sampai
Kalau kita tak faham ni, kita takkan sampai tempat nak sampai kepada Allah. Mi'raj, Isra' wal perjalanan, dia yang nak memperjalankan kita nanti sampai dipanggil kita, sentiasa kita duduk di situ. Dia bukakan pintu lagi, ada pintu lagi, ada pintu lagi, sampai 7 lapis langit punya pintu. Akhir sekali sampai kepada pintu yang dikatakan yang Tuhan tu sendiri yang kita nak jumpa, yang Rasulullah SAW jumpa Allah Ta'ala, ibaratnya gitu. Di situ kita akan mengucapkan at-tahiyyat. Itu dah terbuka, dipanggil masuk, disiapkan hamparan untuk kita kerana kita berjaya menemui. Kita berjaya menemui. Kita berjaya menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sentiasa menunggu kita sekian lama, yang sentiasa dialah yang menggerakkan kita rupanya. Dia yang memberikan kepada kita sesuatu nilai yang tinggi pada diri kita. Dia yang memberikan kepada kita rasa nikmat hidup. Dia menunggu kita dengan kasih sayang begitu lama, baru kita tahu rupanya. Maka jadilah kita hidup kembali. Hidup yang kedua namanya. Hidup yang pertama kita ini adalah hidup yang di dalam kerosakan, kerana tidak mengenali dia. Bila kita dalam Isra' wal Mi'raj dipanggil kita, ya, barulah kita dapat memahami bahawa kita bersyahadatlah kembali di hadapannya. Kita bersyahadat kembali, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita disuruh di hadapannya meyakini benar-benar, dan dia mengatakan kepada kita, engkaulah hamba-Ku. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, engkaulah umat-Ku. Harus kita mendapatkan kehidupan yang dinamakan kedua ini sebelum kita wafat. Kalau tidak, kita tidak sedar kita berada di dalam kesesatan. Kita merasakan hidup ini kepunyaan kita. Jadi hayati benar-benar, fahami benar-benar supaya tidak tersesat. Yang kita minta, kita tak anak jalan yang bengkok, yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim. Kita tak nak, kita tak tahu jalan sesat macam mana. Tapi bila kita dah mempelajari, kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu kita dalam keadaan sebenarnya sesat. Tetapi apabila Allah dah mempertunjukkan, Allah membukakan mukasyafa ghaibul fuqara, maka kita dibukakan Allah, disingkapkan untuk mengetahui perkara yang gaib yang kita tak tahu. Baru kita tahu Tuhan kita. Hakul yakin, kamalul yakin, kita tak ada was-was lagi. Barulah kehidupan kita 24 jam meyakini, 24 jam mengesahkan Allah. Kalau tidak, tak jumpa kat dalam rumah kita ini yang segumpal daging yang Allah SWT kata, kalau baik-baik, itulah qalbun, itulah tempat simpan rahsia Allah. Kenal kita dapat jumpa rahsia geliga tu tadi, geliga Allah, geliga Muhammad tu, maka beruntung lagi. Jadi pastikan kita mengenal diri, mengenal Allah. Ini salah satu untuk kita. Barulah kita mengetahui bahawa inilah dinamakan kehidupanku yang sebenar. Baru saja aku ketemui hidupku sebenar. Sebelum ni aku masih lagi tak mengenal hidup. Itu hidupku yang rosak. Bila aku dah mengenal ini, baru aku tahu aku bukannya hidup. Yang hidup hanya Allah. Barulah bermulalah syahadat aku kembali, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Sampai bila-bila kita mengimani, kita meyakini 24 jam bergerak duduk, semua dia wa ma ramaita
kita tak rasa dah kita. Itu maknanya orang yang baik qalbun dia, kata Rasulullah, baik rasa. Semua melihat dia Allah, semua dia rasakan. Itu yang dimaksudkan Rasulullah, baik semua. Faham tak anak-anak bah? Jangan sampai gelak-gelak ya. Ini jangan main-main. Kalau yang gelak tu benda batil. Sebab ini sangat mustahak. Kamu terlalu bau tapi kamu jangan gelak-gelak. Ini terlalu penting. Satu hari nanti bila abah dah tak ada, besok atau lusa abah tak ada, nanti satu hari jangan kau rasa penting. Ini sangat penting membabitkan akhirat kita yang ke masa panjang. Ini guru yang mengajar ni, nama dia ibu kita yang paling mulia. Dia yang mengajar kita syahadat yang betul. Tadi bapa dan mak kita yang melahirkan kita mengajarkan syahadat luaran, kita belum faham lagi. Tapi ini guru batin, guru rohani ini tadi, dia mengajar syahadat yang di dalam. Untuk kita mengenal Tuhan. Kita bersyahadat depan siapa? Kalau kita tak kenal ni, kita tak bersyahadat depan Allah Ta'ala. Dan Allah tak mengiktiram fat'uli fi ibadi. Kau bukan golongan hamba. Kita nak Allah Ta'ala kata fat'uli fi ibadi. Engkau lah golongan hamba ku yang betul. Sebab kita tak kenal yang dalam tadi, yang dalam apa cakap bilik tadi, qalbun kita. Sir yang ada kat dalam kita tak kenal. Kita nak syahadat depan siapa? Dia dah tertutup dengan hawa nafsu kita. Benda tu ada ya dalam sir tu, hidup dia. Geliga tu. Diamond yang berharga Allah letakkan rahsia. Kita tak kenal. Di dunia kita tak kenal, jangan menyesalkan. Kita rasa kita bertindak ni, kita jadi macam Fir'aun. Kita sebenarnya Fir'aun terkini. Kita lah Hamam, kita lah Qarun terkini. Kita rasa aku boleh buat seperti apa. Bukakan Allah mukasyafa ghaibu lil fuqara kepada kita yang tak punya apa-apa, dibukakan, baru kita, ya Allah, selama ni aku bertindak atas. Kalau kau tak bukakan ya Allah, aku tak tahu ya Allah. Alhamdulillah. Apa ada masalah? Duduk. Jadi kita alhamdulillah dibukakan tadi, kita tahu ya Allah, aku bergerak semula. Aku rasa jadi aku bersyahadat balik, ya Allah. Aku telah mensekutukan kau, ya Allah. Aku mengucap 2 kali, aku Islam balik. Aku nak beriman balik, ya Allah. Ini bahawa betul-betul aku dah jumpa, betul-betul aku bersyahadat di hadapanmu, betul-betul berjanji, ya Allah. Engkau lah segalanya, aku tak mau ada rasa diri aku, ya Allah. Ini dia dah menemui fat'uli fi ibadi. Allah Ta'ala kata kau dah cakap macam tu, fat'uli fi ibadi. Engkau lah golongan hamba. Engkau lah golongan hamba yang gelak-gelak. Kau tak berapa faham lagi, jangan gelak-gelak. Orang cakap tadi bukan saja-saja nak buat memek muka macam tu. Ni perangai korang. Hebat sangat je pelajaran kau. Dah tinggi sangat ilmu kau. Tak ada, Allah tak pandang ilmu kau tinggi macam mana pun lah, amalan kau hebat kalau kau tak faham benda ni. Kalau benda ni kau faham, kenal diri kau, kenal Allah ni, engkau lebih tinggi daripada segala ilmu yang kau belajar. Jangan nak bangga dengan ilmu-ilmu amalan kau banyak. Nak boleh gelak-gelak, nak boleh senyum-senyum, nak apa. Lucu ke? Jadi ini perkara sangat penting. Abang bukan marah, abang nak bagi tahu kau berketawa, kau senyum, kau gelak-gelak tu perkara batil tu kat badan. Tak ada apa benda. Nak guna apa amalan kau ni? Ini benda penting. Jangan main-main. Kuek apa hidung ni semua. Tunduk-tunduk kepala, gigit-gigit bantal. Hati yang betul-betul. Abang bukan marah, abang nak bagi tahu benda ni sangat berharga. Yang kau nak pergi gelak-gelak senyum buat apa? Kau tak menghayati benda ni, maknanya kau nampak sangat otak kau ke lain.
pemikiran kau ke lain. Benda ni bukan main-main. Benda-benda ni untuk selamatkan kita dunia dan akhirat. Kalau benda ni kita tak dapat, dan dunia kita tak selamat, akhirat nak selamat, dalam kubur nak selamat, mana boleh main-main benda ni. Siapa pun yang dengar tadi, ambil perhatian betul-betul. Ini kalau kita tak ada, sampai bila kita rugi? Ini berita yang asli yang daripada Allah SWT dia bagi tahu kita. Yang main-main. Dapatkan benda ni betul-betul. Baru kita tahu umur kita, baru kita kenal dia, baru kita hidup. Baru hari ini kita hidup. Kalau kita dapat tahu hari ini baru kita hidup. Kalau tidak, yang belakang ni kita dah disebut mati. Sebab kita tak kenal dia. Tapi bila kita dah kenal dia, baru kita tahu kita hidup dengan Allah. Kita ni tak ada. Yang ada hanya Allah. Itu nama hidup. Itu pasal Rasulullah kata orang yang mati ni adalah orang yang lupa pada tak kenal Allah. Tapi siapa yang kenal Allah, dialah yang hidup. Dia yang hidup. Supaya nanti bila kita hidup, kita tak kenal dia, tak kenal Allah di dunia. Nanti bila kita wafat, baru kita tahu nanti kita berada di alam roh, baru kita tahu kita hidup waktu tu. Waktu tu dah tak guna kita nak minta hidup kat dunia balik. Iaitu sekarang ni kita nak rasakan roh rahsia Allah di sini. Kita digerakkan oleh roh, dan roh tu digerakkan oleh rahsia Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad tak lain daripada Ahad. Dia itu jangan dikaji lah. Keesaan tu cukup kita kenal Muhammad, kita tahu dah. Kita ni tak ada, yang Muhammad tu pun tak ada. Yang ada sifatullah. Dan tak lain sifatullah adalah tunggal, adalah esa zat dia semata, dirinya yang ada. Baru boleh sampai. Barulah baik semuanya yang dikatakan dari kolbun tadi. Dia dah faham, dah kenal. Bukan kolbun semua orang ada kolbun, dia kata ni, mengaku. Hati dia kata. Tapi kolbun yang betul-betul kamu tak kenal, macam mana kamu nak kata kamu ada? Kamu buat riak, tak sombong, itu kamu belum kenal kolbun. Kamu rasa ada kolbun, ada hati, belum. Itu maksud tafsiran kolbun tu hati tu belum tepat. Kolbun tu adalah maknanya dia segumpal benda yang terlalu rahsia di dalam dia tu. Berharga sangat. Kalau kita kotor kita apa semua, maknanya dia menutupi di luar. Dalam dia tetap suci dalam tu. Rahsia Allah. Kita yang tak dapat hargai. Allah Ta'ala kata, aku letakkan dalam tu rahsiaku, siapa yang kenal untung, siapa yang tak kenal dia rugi-rugi manusia. Sebab benda dah ada dalam diri, benda yang sangat berharga Allah letakkan, iaitu rahsia. Rahsia aku tu kau harus kenal. Dan rahsia tu tak lain daripada aku. Ya Allah, tengok jelas Allah menerangkan, beritahu kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, para nabi, para wali Allah, orang yang mengikuti seterusnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yang kita nak. Faham tak? Faham tak anak-anak abah ni? Ya? Abah bukan marah, abah nak bagi tahu supaya anak-anak abah, siapa pun yang dengar yang tiup ni, dapat kolbun yang Rasulullah maksudkan. Amin ya Allah. Dalam bilik tu tadi dah dijelaskan lah. Abang pun tak tahu apa nak dicakap, tapi ini hari dia menjelaskan satu rahsia yang untuk kita mencapainya di dunia. Siapa yang mencapai tu, mengucapkanlah, talkinkanlah balik seperti mana kita lahir dulu. Arwah bapa abah, mak abah, apa arwah bapa abah azankan kanan abah masa abah baru lahir, dan kiri abah, kan? Lalu kita apabila dapat ni, kita bersyahadatlah balik, menandakan kita memulai balik. Kita dah kenal, kita memulai syahadat kita. Sebelum ni kita hanya melafazkan syahadat, belum mengimani ataupun meyakini. Sekarang dah kita meyakini, kita kena di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, yakin ya Allah engkau yang ada. Kemudian Allah akan menjawab, Fat'uli fi ibadi, engkaulah golongan hamba-Ku yang benar-benar. Allah iktirafkan. Yang main-main. Sebelum ni siapa nak iktirafkan kita? Syahadat kita siapa?
Sebab itu kita boleh melanggar. Kita rasa kita angkat, betul? Tapi bila kita dah faham ni, kita tak berani nak rasa kita angkat, kita beramal, tak berani nak kita solat. Kita buat juga, tak berani dah. Semuanya dia. Sebab kita dah syahadat yang mengimani, syahadat yang memahami. Kita tak ada, yang ada hanya dia. Mengaku kita ni tak ada, yang ada dia, betul? Selama ni apa yang kita buat semua ni, daripada aram roh sampai sekarang ni, semua yang buat dia, betul? Kita rasa ya kita, betul? Tapi bila kita dah mengimani dia, buka muka syafa ghaibul lil fuqara kepada kita yang tak tahu, kita faham tak? Rupanya Engkau yang menggerakkan aku, melihat aku, memberi hidup aku. Ya Allah, aku tak ada. Faham tak? Di situlah tempat paling selamat. Maka Allah menyambut kita dengan hamparan-hamparan yang menantikan kedatangan kita. Seperti mana Nabi Muhammad SAW dihibatkan hamparan-hamparan. Masuk ke kasih Muhammad, duduk dalam hamparan, supaya engkau tenggelam dengan aku, sebab dah lama aku menunggu engkau. Ibarat gitu. Kita dah menemui Rob kita yang sebenar. Kita mengenal betul-betul. Kita tenggelam, kita tak mau dengan yang lain lagi, melainkan duduk dalam keesaannya, tak ada diri kita. Itulah tempat yang paling beruntung sekali. Ini dijelaskan kepada kita. Pak. Itulah nak dibagi tahu. Rahsia-rahsia untuk kita pegang dalam diri kita. Jangan main-main. Benda ni harus dia pegang 24. Ini tempat yang dikatakan mubasir, berita gembira. Kita menjumpai balik geliga kita yang asalnya di alam roh kita hanya dengan Allah. Kita menemui balik, beruntungnya kita. Kita boleh buat kenduri besar-besaran. Syukur yang amat sangat menemui balik Rabb kita yang sentiasa menunggu kita. Kita Allah yang sendiri yang bukakan. Pekat kalau dia tak bukakan, kita tak menemui Rabb kita. Rugi. Dan ada manusia yang membiarkan dirinya dizalimi, dia menzalimi dia. Allah memberitahu macam-macam perumpamaan. Dia tutupi, dia gelap, dia zalimi dirinya. Jadi tak ada istilah Allah tu menzalimi manusia. Allah sentiasa sayang kepada hamba-hambanya. Dibukakan tapi hambanya tak nak masuk, tak nak. Dia biarkan nantilah ni aku muda lagi lah. Macam-macam alasan, lama-lama alasan tu dah tak boleh diterima, gelap, langsung Allah tambahi lagi penyakit gelap itu. Wa na'udzubillah. Kita bersyukur kepada Allah, kita dapat dibukakan oleh Allah, kita masuk, diberi oleh kekuatan oleh Allah, masuk. Dan kita sedar kita ni bahawa tak ada, betul-betul tak ada. 24 jam kita dah bersyahadat, mula dari hadapan Allah. Allah pun menyaksikan syahadat kita. Kita mengatakan tak ada yang lain aku saksikan, Engkau ya Allah. Aku berjanji ya Allah, Engkau ya yang ada dalam kita pun mengolahkan. Allah pun mengatakan Engkaulah Fad'udi fi ibadi. Engkaulah golongan hamba-Ku yang ibadah, seperti Rasulullah, seperti Nabi-Nabi, semua para wali Allah, orang yang bersama yang baik-baik, semua tu Engkaulah golongan dia. Allah mengiktirafkan kita hamba daripada mulut Allah. Bila kita syahadat tu, kita dengar Allah kata. Kalau kita tak kenal, kita tak dengar Allah jawab. Kemudian kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan Muhammad engkaulah pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Kan? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkaulah benar umatku. Itu barulah kita sampai 2 kalimah syahadat namanya. Kita dah mengenal, memahami, mengimani syahadat yang betul-betul. Jadi kita mengalami kehidupan yang kedua. Kehidupan pertama kita adalah kehidupan untuk mencari. Setelah itu baru kita mencari, dapat, baru kita tahu kehidupan yang sebenar. Kita ni tidak ada. Yang ada hanya menyaksikan, dia menyaksikan dirinya. Semua yang kita nampak adalah menunjukkan dia. Jadi beruntung kita, maka kita telah menemui irji'i ila rabbiki. Kita telah menemui Allah Subhanahu wa taala, maka bila menemui, maka tak adalah diri kita. Muhammad dah tenggelam di Sidratul Muntaha, tenggelam
dalam keasyikan dengan Allah, rindu dengan Allah hingga tenggelam, dia tak ada Muhammad lagi, tinggal Ahmad, Ahmad lenyap tinggal Ahad. Laisa kamitslihi syai'un, nama dia. Tak ada yang lain melainkan dirinya. Sebenarnya semua yang ada menceritakan dirinya sahaja. Alhamdulillah, itulah tempat paling diamankan oleh Allah SWT. Hendaklah setiap diri mengetahuinya. Kalau tidak mengetahuinya, hanya Islam tu dimu, syahadat tu dimu, di mulut. Wa na'udzubillah, syok sendiri kata. Udah beramal, udah solat, dia banyak amalan dia syok sendiri. Dia mengaku dia yang buat. Dia yang berdiri solat, dia yang rukuk, dia mengaku diri. Bila kita terangkan dia memang Allah suruh kita solat, kita buatlah. Dia mengaku dia yang. Dia tak faham. Dia masih duduk wala yusyrik yang ibadati rabbih. Dalam menyembah pada Allah, ibadah pada Allah, dia mensekutukan Allah, rasa dia tu ada. Kata. Mana dia menyembah Allah tu seolah Allah tu hendakkan disembah. Allah tak suruh kita sembah, bukan maknanya Allah nak disembah. Dia suruh kita sembah dia. Dia ada kurang ke Allah? Allah ada kurang ke? Allah tak ada kurang. Tapi dia suruh kita sembah, kita nak kena faham sembah tu apa. Bahasa kita sembah bukan. Sebenarnya kita mengikuti apa yang dia lakukan. Kita tidak ada kodrat dan iradat. Semua kehendak dia menyembah dia tu, dia menyembah diri, tak ada yang lain. La ilaha illallah. Faham betul-betul di situ. Siapa yang dibukakan oleh Allah perkara tadi, dapatlah dia. Mukasyafah ghaibul lil fuqara. Kalau kita tak jadi fakir, kita tak dah kena fakirkan diri kita, tak punya apa, baru Allah masukkan. Tapi kau rasa sombong kau ni, mana nak masuk benda tu? Kau dah rasa ada kedirian kau, mana kau nak menemui kolbun, yang dalam kolbun ada bilik tu tadi. Kau tak jumpa geliga kat dalam tu, ataupun wanita yang sangat cantik kat dalam tu, kau tak jumpa. Kau jumpa yang kat luar tu. Kau tak masuk betul-betul dalam tu tadi. Kolbun kau ada bilik-bilik, berlapis-lapis bilik, sampai bilik penghabisan tu disimpankan tadi bidadari ataupun yang sangat indahnya tadi dalam tu. Bila kau berjaya jumpa, barulah bersinar nur kau tadi. Bersinar tu nanti akan bertukarlah suara kau menjadi suara kalam Allah. Bertukarlah penglihatan kau jadi penglihatan Allah. Bertukarlah pendengaran kau jadi pendengaran Allah. Maka apabila kau mengatakan kun, maka fayakun jadi. Meletup, orang Yahudi itu meletup. Apa akan terkeluar? Kun fayakun daripada dalam itu. Dengan hakul yakin. Kekuatan itu akan. Ini saya bukakan sikit. Bila datang nanti Imam Mahdi, orang-orang yang begini yang akan berjuang mengikut Imam Mahdi. Kerana ni pakaian Imam Mahdi. Imam Mahdi mengambil pakaian daripada Rasulullah SAW. Omar Romaita is Romaita. Walakin, jadi orang yang ada pelajaran kenal diri, kenal Allah ni, yang betul faham, dia akan ikut. Dulu, orang tua-tua dulu saya jumpa dulu sebelum dia wafat, umur 100 tahun lebih. Masa apa ni yang terkini yang mana 13 Mei tahun 69 kan. Dia ni nama dia Arwah Tajuddin. Dia ni ada ilmu ni. Yang Abah selalu baca Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Itulah ilmu daripada dia. Nama dia ni Syekh Muhammad Tajuddin. Dia panglima besar. Bila 13 Mei di flat di Singapura, dia berdua dengan anak dia jaga pintu tangga sana, tangga sini. Cina naik, dia godok campak. Cina godok berlubang-lubang, baju dia tak ada apa. Dia campak Cina jatuh sini. 13 Mei. Dia orang yang ada kenal diri, kenal Allah, yang pergi berjuang. Ulama-ulama minta maaf. Bukan sini Bukan orang serban tebal-tebal ni minta maaf saya kat tu zaman tu. Dia cerita sini. Yang ni semua nyorok-nyorok kat rumah. Orang ahli kitab, orang mengajar-mengajar, kebanyakan yang banyak menyorokkan diri. Dia ni lah yang orang kenal diri, kenal Allah ni, yang pergi menghadap bersemangat. Dia berdua je dengan anak dengan bapa dia. Anak dia masih hidup di Singapura. Hasan nama anak dia. Dia pun dah lama tak jumpa, lama. Bapa dia Arwah Tajuddin. Cocok biji mata dia.
Tak ada apa. Apa ilmu dia pakai? Mengenal diri, mengenal Allah. Bukan kebal. Dia sanggup mati kerana Allah. Jadi Allah melindung, bukan dia kebal. Itulah dia kenal dalam dia tu qalbun tu. Sebelum jadi 13 Mei lagi, dia dah ilmu dia mengajar ilmu bab ni. Anak-anak dia semua lagi, anak murid dia semua. Anak murid dia. Jadi kalau orang mengaku 13 Mei dia pergi ke parang terbang tu, dia tak heran. Dia sendiri menghadap, dia cerita sendiri. Aku tahu siapa yang menyorok siapa. Cakap banyak je, bila jadi 13 Mei semua nyorok. Mengaku orang ni hebat-hebat. Bila jadi dia yang pergi. Kita tak nak cakap banyak-banyak pesah ni banyak amalan. Bila jadi nanti perang baru kita tahu siapa munafik, kata Nabi. Orang yang menyorok tu tadi, dia tu munafik. Kita bunuh dia dulu. Halal darah. Halal darah dia. Patutnya kau ke depan. Cerita ke mana hebat. Ini ada sangkut paut. Ilmu yang kita belajar ni bukan tak ada sangkut paut bab kebatilan ni, melawan kebatilan ni. Kita ambil daripada Sayyidina Ali, kita ambil daripada Omar, Sayyidina Omar. Kita boleh dengar daripada jarak jauh nanti. Kita boleh panggil suara kita jauh, orang boleh dengar balik bukit. Sebab kita ada menemui. Siapa tadi? Sir tadi, rahsia tadi. Siapa rahsia tu? Muhammad. Tak lain, Muhammad tak lain mengesahkan Allah. Kita dah jumpa itu tadi. Geliga yang amat hebat tu tadi. Beruntunglah kita. Baru kita boleh Allah memberi kekuasaan siapa yang dapat jumpa sir rahsia aku. Aku memberikan crown aku, kerajaan aku kepada orang yang menjumpai rahsiaku tadi. Muhammad Allah, kekasihku. Jangan kau tolak permohonan kekasihku. Itu yang kita nak. Jadi bila kita olahkan, itu pasal kita nanti dia akan naik sir, rahsia kita makin kuat. Makin boleh kita gelombang, kita boleh berhubung. Cakap kita dah lain dah. Suara kita dah suara tadi, dah suara para nabi. Suara yang sangat suci. Suara yang sangat bersih. Bila suara yang bersih, maka pergi ke rohaniah. Jarak jauh macam mana pun boleh sampai. Cakap nanti. Nanti bila jadi peperangan semua wire apa, telefon tak boleh pakai. Ada alat lebih canggih bagi orang yang kenal diri kenal Allah. Syekh Abdul pada jalan ni dia nak ambil wudu. Terompah kayu tak betul. Dia nampakkan Allah makrifat, anak murid dia tu nak dirompak. Langsung spontan Allah suruh ambil, campakkan terompah. Jauh. Beratus kilometer. Sampai terompah tu kena kepala perompak. Berapa cepat dia baling kelajuan tu. Itu kita tak boleh nak baca. Bagi orang yang betul-betul dengan Allah, dia datang spontannya sampai dia pun bawa balik terompah. Terompah apa? Terompah Syekh Afghani ni. Nampak? Macam-macam akan terjadi bila kita dah menjumpai rahsia Allah. Jangan ragu. Hakul yang tak yakin tu adalah orang yang tak mengenal rahsia di dalam dirinya. Tak mengenal diri, tak mengenal Allah. Rugi serugi-rugi manusia. Jadi kembalilah segera sebelum nanti kedatangan Imam Mahdi tak lama lagi. Kedatangan Dajjal nanti kita tak tahu nak lawan macam mana. Kita nak menghadapi macam mana kita tak tahu. Sebab kita dah ditakut-takutkan. Sebab apa? Musuh tak takut dengan kita sebab apa? Sebab kita dah tak kenal diri, tak kenal Allah. Musuh nak takut apa macam dia sama macam kita. Dia anggap kita. Tapi bila kita kenal diri, kenal Allah, takut dia memandang kita pun takut. Nur kita pun tak berani. Dia enjet nak kita macam mana enjet pun, dia nak bagi rosak pun, nak bagi guna sihir macam-macam, tak termasuk dalam diri kita. Sebab Allah telah berjanji melindungi hamba tu. Kalau tak boleh goda iblis, siapa-siapa pun minta maaf. Allah Ta'ala kata, kalau tak boleh goda hamba-Ku yang patuli fi ibadah, yang betul-betul dah bersyahadat di depan aku. Umat Nabi Muhammad dah mengaku dia umatku. Jangan kau sentuh umatku, kata Nabi. Tapi kalau kita tak faham dalam kolbun tu ada rahsia, ada bilik berlapis-lapis, kita tak kenal yang dalam sir rahsia tu, tak kenal Muhammad yang kat dalam
Itu pasal disuruh mengenal diri, mengenal Allah, supaya kita tahu apa patut kita buat. Tak buka semua baru kita tahu. Selama ni aku dah duduk dalam akuarium hawa nafsu syahwat aku. Aku dah duduk pula dalam akuarium Yahudi. Aku dah kena sihir dengan ni rupanya. Bila kita dah temui Allah buka tadi singkat, kita dah untungnya baru kita tahu. Baru kita rasa baru betul aku. Ini hari baru start aku jadi Islam lah. Ni hari betul lah aku dah bersyahadat. Ini baru betul syahadat aku. Selama ni syahadat aku ni main-main ni. Lepas syahadat aku boleh rasa aku ada ni. Ni kali tak ada, aku dah bersyahadat, aku mengimani, aku meyakini aku tak ada. Baru betul. Baru betul ke? Kenal. Allah memperkenalkan. Baru kita faham. Jadi itu yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Siapa yang tak dapat, rugi. Saya dah jelaskan. Saya tak ditanggungjawab. Saya sayang semua. Anak-anak abang semua. Pastikan semua dapat. Kalau dengar itu, saya tak mahu tak ada yang dapat. Ini dah dijelaskan oleh Allah pada petang ni. Jelas, sangat jelas. Kembali cepat. Imam Mahdi nak turun tak lama lagi, kita boleh mengikuti dia nanti. Seperti saya ceritakan tadi yang arwah Syekh Muhammad Tajuddin tadi. Inilah yang dia pegang, dia tak ada amalan lain dah. Ini yang dia pegang. Jaga syahadat dia je. Itu je. Kan? Dia tak ada takut siapa-siapa lah. Yang dia takut hanya dia boleh kalahkan. Berapa banyak Cina-Cina dia, semua dia takut dengan dia. Cina tembak dia, usup pisau, gangster. Ya. Boleh meletup kan? Ini arwah Albert Jidin, apa Tajuddin, yang panggil yang Albert Jidin macam dia. Pistol, gangster kan? Boleh meletup kan? Dia tak ada kata, pistolnya ke, sorry, tak ada. Orang aku pistol kat dia kan? Pistolnya, gangster kan? Boleh meletup kan? Dia cakap. Dia gelak je, boleh meletup kan? Yakin dia pada Allah. Boleh meletup kan? Cina tu dia dia. Ya. Dia ambil bom lah, bom. Ada bom. Dia bawa bom sini. Dia tarik, dia letak. Meletup, boleh meletup kan? Dia pergi kedai minum kat Singapura tu, nama Tampines. Woodland. Kedai minum dia sepa terbuka. Batu punya apa? Tebal. Lepas tu abang rokok pun batu. Dia isap rokok. Dia order dah dekat 2 jam tak sampai-sampai dia punya. Mana kopi saya contoh. Nantilah ni dia tengah order lah, ramai orang. 1 jam ni mana kopi saya? Saya semua sudah dapat. Sana tu datang lambat boleh dapat dulu saya. Kau ni orang tua, sabarlah. Kau tak sabar makan tempat rokok tu. Iya, boleh. Dia buat. Depan orang cakap tu, menggigil orang tu. Dia dah ada lagi tempat berokok lagi. Mau saya makan boleh. Ni ilmu dia depan-depan mata orang dia tunjuk. Orang tu dia pahat apa ni, ketuk apa? Pahat tempat ladang kuda Dia kerja kuda. Gini kalau aku pahat tajam ni, pahat ni boleh tembus biji mata kau. Ya. Kalau Allah izinlah, kalau tak izin. Iya, siapa-siapa pun. Ya, kalau Allah tak izin tak jadi. Cuba kau takut ni. Pahat dia, orang pahat mata dia. Pam, berapi. Tak izin Allah, jangan kau cakap gitu. Allah kalau menghendaki tak jadi, tak jadi. Jangan. Dia punya ilmu macam tu. Ini yang kita ambil. Ilmu dia daripada datuk nenek dia, Sayyidina Ali. Ini kita ambil ilmu. Kasyafah ghaibu lil fuqara ila sirat. Nampak perkaya apa ilmu tu macam pendek je kan? Tapi inilah dia. Dan saya selalu baca, saya ambil daripada dia. Itu bukan main-main punya. Ini ilmu yang betul-betul hakul yakin dengan Allah Ta'ala. Bukan kata was-was kejap apa, tak ada. Ini ada sanad dia sampai Rasulullah Sayyidina Ali sampai ke dia. Kitab dia pun ada dengan saya. Dia tak bagi orang lain. Melainkan anak sulung dia Hasan dengan saya. Jam saya baru umur dalam 16 tahun, 17 tahun. Saya pergi Singapura ziarah makam Habib Noh. Orang dia kalau di Indonesia, dia asal Indonesia, Medan. Orang panggil dia Tiger Medan. Harimau, pasal dia main boxing. Muhammad Ali zaman tu tak ada lagi. Kalau Muhammad Ali ada, dia cabar. Dia punya ilmu. Wa ma ramaita iz ramaita walakin. Dia tidur, dia baring macam ni. Bangun tidur, ma ramaita.
Dia bagi orang tumbuk dulu. Dah cukup dah. Kali dia ayun kena jatuh keluarin. Siapa tak ada orang berani lawan dia. Sebab dia punya ilmu keyakinan kepada Allah tinggi. Dia baca. Dia buat hari-hari tidur dia begini. Genggam ni. Bukan genggam anakku ni. Genggam Allah. Kau nak adab. Bukan aku, Allah punya penumbuk kau nak. Jangan cabar-cabar dia. Memang penyabar punya orang. Dia jalan macam gajah. Tinggi besar orang dia. Dia punya ruang besar-besar. Macam Zulbagak tu kan. Dia lagi tinggi lagi. Boleh jalan. Jalan macam gajah. Orang bagi arwah Tajuddin Gajah bagi. Tiger Medan. Memang kat sini. Gitu. Kita jumpa orang yang betul-betul hakul yakin dengan Allah. Bukan jumpa orang yang was-was. Dia sentiasa takut dengan Allah. Tengah malam ibadah dia. Ya Allah, menangis saja. Menangis. Puasa, kerjakan puasa. Dia punya puasa yang bukan puasa macam kita. Dia puasa orang hawas. Sentiasa matikan diri. Puasa. Sampai berbuka baru dia ambil makanan sikit. Sambung balik. Makrifat, musyahadah. Tak ada baca-baca. Yasin Allah. Kejapkan menitik air mata. Takut rasa macam nak ada diri kan. Takut batal puasa. Kita jumpa orang macam tu kita betul-betul dengan Allah punya 24 jam. Baru kita ambil syahadat dengan dia. Pernah dengar syahadat Fatimah? Lagi kalau saya cerita nanti kan ada ke? Fatimah Zahra lah. Itu untuk perempuan. Lelaki, syahadat dia untuk lelaki. Untuk perempuan, siapa nak iktiraf kan? Umum mukminin. Ibu bagi orang mukmin. Bukan saya cakap tambahan syahadat, bukan. Kita yang perempuan ada lain punya. Tauladan lain. Anaknya Siti Fatih. Bukan kita tambah syahadat. Syahadat itu tetap dua. Tapi kalau ada perempuan, dia ada lain lagi. Bukan saya cakap penambahan itu cukup. Tapi untuk memantapkan wanita, isteri-isteri, perempuan-perempuan, baru kita faham Fatimah tu apa kedudukan itu. Fatimah Zahra. Kita mengambil perjalanan kalau wanita Rasulullah, kalau wanita kepada Siti Fatih ataupun Khadijah Al-Kubra. Tak tahu banyak orang kita tak. Pasal jadi banyak sekarang ni wanita-wanita yang derhaka. Tak taat ibu bapa, tak taat suami, tak macam-macam timbul. Sebab insya-Allah sekarang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Mukashafah Ghaibul Fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. Bersyukur kita pada petang yang mulia ini dapat kita sesuatu ilmu yang begitu berharga bagi saya, yang mana Allah sendiri yang membuka Al-Mukashafah. Sebab Allah Ta'ala juga yang mendidik diri kita supaya jadi fakir, tak ada kedirian diri kita, maka itulah yang sebenarnya Allah Ta'ala membuka. Termasuklah hamba Allah yang membimbing, dan itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bersyukur kita yang amat-amat, kerana inilah yang dikatakan geliga Muhammad, yang untuk kita sentiasa bersyahadah, yang menyatakan tiada kedirian diri kita, yang sentiasa mengesahkan Allah, yang sentiasa juga kita sentiasa bermuzakarah, yang sentiasa hari-hari kita bercerita tentang Allah Ta'ala, tak ada kedirian diri kita. Inilah yang sebenarnya kita menjumpai satu geliga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kesyukuran yang amat nak diucapkan ni tidak dapat nak diucapkan lagi bagi saya lah. Ya Allah. Jadi saya tak boleh nak cakap petang ni. Saya terlalu memang tak dapat nak ucap dah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sebenarnya kita dengar sikit tausiah daripada Syekh Hidayat mengenai kembali kepada Allah. InsyaAllah apa yang kita buatlah cuba hilangkan rasa keakuan, walaupun benda tu itulah peperangan yang pertama yang kita kena lawan daripada keakuan diri. Yalah, la haula wala quwwata illa billah. Tetap minta kepada Allah yang tetapkan kita, sebab kita pun tak mampu, sebab Dia saja. InsyaAllah itu saja kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nikmat Allah bagi terlalu besar itu. Dia ada rasa kedian gitu. Dia je lah, tak ada maknanya kita bersama dia tu, tak ada. Bersama tu masih ada lagi dua. Mana diistilahkan bersama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, barang di mana kita pergi dia ada. Maknanya sebenarnya kita tak ada, yang ada dia je. Itulah maksudnya. Cuma kita merasakan ada dia, ada Allah tu masih belum tauhid lagi. Belum sampai dinding zat ni. Dia dah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maknanya wa ma ramaita lah, keputusan dia tak ada gitu, dia je. Macam mana nak kediaan dia tu? Itu tadi saya kita punya sahabat-sahabat tadi bercakap tak dapat nak diceritakan dia punya, hanya terlalu besar sangat dah nikmat tu tadi. Bila kita dah dibukakan muka syafat ghaibu li fuqara, kita tak ada apa benda dibuka bagi nikmat. Ya Allah, tak ada apa benda, tiba-tiba dia bagi nikmat. Macam mana rasa? Tak dapat nak diucap. Tu orang cakap tadi, tak dapat nak diucapkan bila kita dah tiba-tiba buka. Sebelum ni kita ingat kita, rupanya bila dia bukakan kita tak ada dia, lebih nikmat lagi daripada yang kita rasa dulu. Kita ingat kita rasa sini sedap, rupanya itu semua hayalan semua tu, rosak semua. Bila dia buka singkap muka syafat ghaib, dia rupanya dengan dia tu maknanya hilang semua sedap-sedap lain, tertipu kita dengan nikmat lain. Itu yang dimaksudkan tadi, tak dapat nak diucapkan. Jadi itulah saya, maknanya kita punya sahabat tadi yang semua cakap begitu, tak dapat nak diucapkan bila dah menemui gelika yang dalam segumpal daging yang Nabi kata tu. Baik-baik semua. Itu dia berjumpa kali tu, tak ada diri dia, baiklah semua dia. Tak ada rasa diri. Itu yang dipahamkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, segumpal daging tu. Qalbun tu bukan hati, tapi hampir maksud pada hati, tapi belum tepat. Dalam hati masih ada rumah. Dalam rumah berlapis tadi, 7 lapis tu sampai Sidratul Muntaha. Di situlah aku meletakkan sir rahsiaku, al-insanus. Kau temui itu, maka Muhammad itu kau temui, sampailah kepada aku, beruntunglah engkau menemui. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan semua yang dengar dari YouTube ni dapat. Sebab ni dah tak ada, telanjang bogil lah ni. Kalau tak faham juga, saya tak boleh nak cakap. Jangan dakwa saya di padang mahsyar. Saya dah sampaikan jelas apa yang telah disuruh, diberi faham oleh Allah kepada saya melalui laduni di sisi Allah. Saya dah sampaikan jelas. Ini bukan makna halus sangat, bukan halus, tak ada halus. Saya dah cerita daripada A sampai Z, daripada alif sampai ya, saya ceritakan halus. Buka, tak faham juga. Itu maknanya menunjukkan jangan salahkan. Kenapa kamu tak boleh dapat? 100 orang boleh masuk dalam pintu bilik itu, masuk jumpa. Engkau yang ke 101 tak boleh, jangan kau salahkan yang 100. Jangan salahkan pintu. Engkau kena tengok kenapa ada kau tak boleh masuk. Sebab ada sifat takabur engkau, ada sifat riak engkau, ada makanan yang haram lagi. Kau selidik, bersihkan benda tu, buangkan benda tu keluar daripada akuarium hawa nafsu kau, syahwat kau. Keluarkan daripada akuarium Yahudi yang kau dah masuk. Sistem-sistem tu semua kau keluar. Baru nanti kau akan boleh masuk pintu, orang lain boleh masuk. Orang lain pun begitu juga dia buat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya sentiasa, Allah sentiasa yahdillahu linuri may. Allah sentiasa bagi tu nur tu sentiasa 24 jam. Tapi kau tak nak naik, dia di dalam diri kau. Dia menyuluh saja, tapi kau gelapkan kau saja. Nantilah, besoklah tu kau tangguh-tangguh, kau berbala-bala. Lama-lama kau dah tak menemui. Kau dah tutup sendiri lampu tu, cahaya.
Cahaya tu on dia, engkau yang menutupi. Punya sayang Allah Ta'ala. On kan engkau yang tutup. Tutup. Bukan tutup lampu tu, kau tutup dengan kegelapan, zulumat. Lepas tu, engkau cari tak jumpa lah. Cuba kau diri kau sendiri, kau kenal diri kau, buang. Nanti kau nampak balik, wah Allah, menangis dia tak pernah tinggalkan aku. Nur cahaya ni. Aku yang tutup dia. Minta maaf ya Allah. Alhamdulillah, masih hidup sedar tak apa. Kembali, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Berusaha, rahmat Allah sentiasa. Jangan bosan-bosan minta ampun, minta maaf. Lama-lama Allah akan bukakan. Kita tak mampu. Allah aja yang boleh. Saya yang boleh cakap. Tapi saya cakap ni betul-betul saya hendak semua pasti dapat. Amin ya Allah. Saya nak gitu.